Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersua dalam channel Cikgu Jumrah. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan salam sejahtera. Kembali bersua bersama dengan Cikgu Jumrah. Okey, baik. Jadi hari ini seperti yang kamu lihat pada paparan ini, kita akan belajar tajuk tempoh masa untuk matematik tahun 5. Jadi sebelum itu, cikgu harap kamu semua sudah bersedia. Bersedia dengan buku masing-masing, buku teks, buku latihan dan juga alat tulis masing-masing. Baik, jadi jom kita teruskan pembelajaran kita pada hari ini. Okey, baik. Sebelum itu, kepada yang baru bersama dengan cikgu pada kali ini, jangan lupa subscribe. Tekan butang subscribe itu untuk mendapatkan informasi-informasi berkaitan dengan dunia pendidikan matematik dan berbagai pendidikan mata pelajaran yang lain dalam channel Cikgu Jumrah. Terima kasih atas sokongan semua. Baik, jadi sebelum itu seperti yang cikgu terangkan tadi, kita sudah belajar ataupun sudah berada dalam unit 4 iaitu masa dan waktu. Jadi hari ini kita nak belajar subtopiknya adalah tempoh. Tempoh. Pernah dengar tak apa dia tempoh? Bagus. Okey, baik. Jadi, sebelum cikgu nak meneruskan lagi pembelajaran kita, cikgu akan kongsikan tips-tips dalam mencari tempoh masa. Tempoh masa ya. Okey, tips yang pertama iaitu kamu perlu kenal pasti. Okey, dalam mencari tempoh masa, ingat untuk mencari tempoh masa kamu perlu kenal pasti masa awal dan juga masa akhir ataupun masa tamat. Jadi tempoh masa ini sebenarnya mudah sahaja, iaitu masa akhir kamu tolakkan dengan masa awal. Ini dia punya tips lah. Dan kamu kena kenal pasti sebenarnya yang mana satu masa awal, mana satu masa akhir. Pandai. Okey, baik. Tips yang kedua pula ialah masa awal tadi ni adalah mula. Cikgu terangkan tadi, dan masa akhir tadi adalah akhir lah. Okey. Seterusnya kita pergi tips yang kedua. Kamu perlu ingat bilangan hari dalam bulan. Ingat lagi tak? Bulan 1 berapa hari? Pandai. Bulan 3 berapa hari? Tak ingat? Okey, baik. Jadi cikgu ada tips untuk macam mana kamu nak mengingat setiap bilangan hari untuk setiap bulan tu. Okey, kamu perlu ingat kod ini. Kod rahsia 32. Apa yang 32 tu? Senang je. Kamu buat satu garisan lurus sebanyak 3 garis. Okey, lepas tu kamu jarakkan dengan satu garisan kecil atau pendek ataupun nokta ke koma ke atas tu, dan buat lagi 2 garisan. Sebab tu kita panggil kod rahsia 32 dan juga penutup. Kod rahsianya 32. Kemudian bila kamu dah buat 3 garisan lurus ini, okey, kamu buat garisan panjang. Satu di situ. Macam mana kita nak guna ni? Senang, okey. Jadi sebenarnya cikgu nak latih kamu supaya kamu biasa gunakan kod rahsia 32 ni. Okey. Jadi macam cikgu bagi kita tadi 3 garis, okey, pisahkan, kemudian 2 garis pisahkan. Macam tu. Itu kalau kamu tulis tangan. Kenapa nak kena buat macam tu? Okey, baik. Jadi cikgu nak bagi tahu kat sini. Kamu lihat ya. Yang ini adalah setiap atas ini, dia punya puncak ni adalah sebenarnya bilangan ataupun bulan-bulan yang ada. Kita ada berapa bulan semua? Pandai, ada 12 bulan. Jadi, kamu mulakan 1, 2. Macam tu. 1, 2. Kemudian mula balik atas 3, 4. Dan seterusnya 5, 6. Macam tu. Lepas tu 7, sambung balik 8, 9, 10, 11 dan 12. Ini adalah bulan-bulan yang ada dalam setahun.
Jadi, kenapa cikgu buat garisan ini? Kamu buat garisan tengah-tengah ni sebab nak memudahkan kamu untuk mengetahui setiap bulan yang berada di atas ini adalah bilangan harinya adalah 31 hari. 31 hari. Ini semua ni. Bulan 1, bulan 3, bulan 5, bulan 7, bulan 8, bulan 10, bulan 12 ni. Semuanya adalah mempunyai 31 hari. Manakala bulan yang di bawah ini pula harinya adalah 30 hari. Kecuali pandai kecuali bulan 2. Bulan 2 ni berapa? Berapa? Ya betul, dia mungkin akan jadi 28 hari ataupun 29 hari. Okay, kalau 29 hari ni ini bermakna tahun itu adalah tahun lompat. Oops. Bila sebut tahun lompat ni, nanti cikgu akan kongsikan pula seterusnya tips untuk mengetahui tahun itu tahun lompat ke tak. Tapi tak apa. Jadi cikgu harap kamu faham yang ini ya. Untuk mengingat bilangan hari dalam bulan. Boleh ingat? Ingat kod rahsia 32? Ingat ya, 32. Senang je. Kod rahsia 32. Buat 3 garis. Pisahkan. Lepas tu 2 garis. Pisahkan. Dan garis lurus. Ingat. Yang di atas ini 31 hari. Yang bawah ni 30 hari. Kecuali bulan 2. Ingat ya. 1, 2. Dan seterusnya. Atas bawah, atas bawah, atas bawah. Boleh? Okey, baik. Jadi, seterusnya menyentuh berkenaan dengan bilangan hari pada bulan 2 ini. Iaitu ada yang 28 hari. Ada yang 29 hari. Ini sudah kita masuk topik untuk tahun lompat. Jadi macam mana kita nak kenal pasti pula tahun itu adalah tahun lompat? Adakah tahun 2022 ini tahun lompat atau bukan? Jom kita semak macam mana kita nak kenal pasti tahun lompat. Okey. Kenal pasti tahun lompat, macam mana cara dia? Ya, mudah sahaja. Kamu bahagikan tahun itu dengan 4. Jika, ingat ya, jika tiada baki bermakna tahun itu adalah tahun lompat. Okey. Jika tiada baki, ingat, tiada baki, maknanya tahun itu adalah tahun lompat. Tolong ingat yang ni ya. Tak ada baki, itu tahun lompat. Okey, cikgu bagi contoh pada tahun 2020. Cuba kamu bahagikan dengan 4. Jom kita cuba. Jom kita try. Jom kita try. Try cuba. 4 bahagi dengan 20. Pada tahun 2020, adakah tahun ini tahun lompat? Jom kita lihat ya. 4 kali berapa dapat 20? Ya, 4 kali 5, 20. Betul. Turun 2. 4 kali berapa dapat 2? Sifar. Okey. Tolak pula. Okey, 2 tolak sifar, 2. Turun, sifar. Okey, 4 kali berapa dapat 20? Pandai, 5. 20 tolak 20, sifar. Ada lagi tak? Tak ada. Nampak tak? Tahun 2020 ini, jika cikgu bahagi dengan 4, dia tak ada baki lah. Baki dia sifar. Perasan tak? Baki dia sifar. Jadi, ini bermakna tahun 2020 adalah tahun lompat. Sebab dia tak ada baki. Dan selalunya tahun lompat ini akan berlaku 4 tahun sekali. Maknanya selepas 4 tahun ni baru akan ada tahun lompat lagi. Boleh faham? Okey, itu adalah tips. Wah, panjang lebar cikgu terangkan. Baru tips ya. Okey, baik. Jom kita masuk kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini. Iaitu, cikgu harap kamu dapat menentukan tempoh masa yang melibatkan hari dan jam, bulan dan hari, tahun, bulan dan hari. Okey, baru objektif pembelajaran kita ya. Tapi tak mengapa. Jom kita lihat bagaimana mencari tempoh masa yang melibatkan hari dan jam. Okey, ini adalah contoh ya. Cuba kamu perhatikan. Dalam buku teks kamu ya, kamu boleh rujuk sendiri buku teks kamu sebenarnya. Tapi tak mengapa, kamu boleh lihat di hadapan ini. Okey. Sekarang pukul 10.50 pagi. Kita mulakan lawatan di taman haiwan ini. Kamu perhatikan jam tangan ini ya. Okey.
Jam tangan dia 25 hari bulan 7 2021. Pada jam ini tarikh dia, jam dia berapa tu? Pukul 10.50 pagi. Okey, kemudian lawatan selesai. Selesai ni maksud dia apa? Dah habis. Kita akan menaiki bas untuk pulang bersama. Mereka mulakan lawatan, kemudian mereka habis. Okey, habis bila tu? Selesai dah lawatan diorang. Ya, kamu perhatikan juga pada jam ini. Okey, 27 hari bulan 7 2021 pada 12.50 pagi juga. Maafkan cikgu, bukan pagi, ini PM. So dia adalah petang. Petang. Okey, baik. Jadi macam mana cara dia kita mencari? Okay, kamu boleh gunakan kalender ataupun cara dia paling mudah saja. Okey, kamu lihat di sini ya. 25 hari bulan 7. Okey, pada pukul 10.50 pagi. Okey, pukul 10.50 pagi. Ingat sehingga 26 hari bulan 7 pukul 10.50 pagi juga. Okey, ini tempohnya adalah 1 hari. Okey, nampak? Kemudian pada 27 hari bulan 7 pada pukul 10.50 pagi, ini dah 1 hari lagi. Jadi total dia semua dah ada 2 hari. Kemudian yang tamat tadi pukul 12.50. Kamu tolak lah. Okey, pukul 10.50 hingga ke 12.50 ada berapa jam kat situ? Pandai. Kamu boleh lihat di situ. Betul ya. Kamu boleh tolak masa akhir iaitu pukul 12.50 petang. Okey, petang hingga pukul 10 tadi, masa mula tadi 10.50 pagi. Kamu boleh tolak terus. Okey, dan akan mendapat tempoh masa iaitu 2 jam ya. 2 jam. Bermakna tempoh masa lawatan ini adalah 2 hari 2 jam. Betul. Sangat-sangat betul. Kamu boleh gunakan garis masa seperti yang ditunjukkan dalam buku teks kamu. Tapi cikgu lebih suka menggunakan pengiraan yang seperti inilah. Kamu boleh rujuk sendiri. Okay? Baik, cikgu bagi contoh yang kedua. Iaitu yang melibatkan bulan dan hari. Melibatkan bulan dan hari. Okey, cuba kita lihat soalan ini ya. Kempen hijaukan bumi. Program Taman Tanam Pokok Bunga 1 Februari 2020. Okey, perhatikan di sini ya. Sehingga 8 Mac 2020. Kira tempoh dalam hari bagi program Tanam Pokok Bunga 1 Februari 2020 hingga 8 Mac 2020. Okey, baik. Di sini, kalau kamu menggunakan kalender, ia sangat membantu kamu. Tapi bayangkan, pada kali itu, kamu tidak ada kalender. Macam mana nak buat? Ingat yang macam cikgu tunjuk tadi. 1 Februari, okey. Berapa hari dalam bulan Februari? Ingat lagi tak? Tadi cikgu dah bagi contoh dah, tahun 2020 tu tahun lompat. Bila tahun lompat sebenarnya, pada bulan Februari dia ada berapa hari semua? Tahun lompat 29 hari pandai. Okey, sehingga 8 Mac. Sehingga 8 Mac. Jadi kamu tambah je lah. 1 Mac hingga 8 Mac berapa hari? Dia nak total semua. Pandai. Atau kalau kamu ada kalender yang seperti yang cikgu tunjukkan ni, kamu boleh kira menggunakan manual lah, ataupun kamu kira macam biasa sahaja. 1, 2, 3 sampai 29 kan. Lepas 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37. Jadi kamu ada 37 hari. Boleh? Boleh tak? Boleh, faham? Bagus. Okey, baik. Jadi cikgu nak kamu cuba kamu lihat sendiri selepas ini bagaimana pengiraan kamu menggunakan kalender ataupun tiada kalender. Seperti yang cikgu tunjukkan tadi lah.
Oke, 1 Februari. Tapi kamu kenal pastilah. Kenal pasti. Di mana ada tahun lompat ke tak. Macam tips-tips yang cikgu berikan tadi lah. Okey, boleh? Okay, seterusnya kita pergi contoh yang ketiga. Okey, iaitu melibatkan bulan dan hari. Berapakah tempoh dalam hari bagi proses membeli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan? Okey, kamu lihat di sini ya. Okey, dalam dari 29 Mei hingga 5 Julai. Promosi dia kan. Berapakah tempoh dalam hari bagi proses membeli belah dalam talian seperti yang ditunjukkan? Hanya 29 Mei 2020 hingga 5 Julai 2020. Bagaimana nak mencarinya? Okey. Tapi sebelum itu kamu perlu kenal pasti. Tengok dulu. Okey, kamu kenal pasti. Kamu kena kenal pasti. Okey, 29 Mei. Okey, 2020. Kemudian dia mana? Lepas Mei apa? Pandai. Ada Jun. Kemudian ada Julai. Okey, dah ada Julai. Julai tu bila? Ya, 5 Julai 2020. Di sini bulan Jun, ingat lagi tak? Cikgu dah ajar tadi macam mana bilangan hari dia. Ya, pandai. Kamu boleh ingat balik. 3, 1 pisahkan, 2 pisahkan, buat sini. Okey. 1, 2. Ingat yang cikgu berikan tadi ni. Sebab kamu tak ingat dia punya bilangan hari kan? Kamu boleh buat kod rahsia yang cikgu tunjukkan ini. Nampak ni? Macam yang cikgu ajar sebelum ni lah. 10, 11 dan 12. Okey, bulan Jun ni, ingat cikgu Jomra kata, bahagian atas ni ada 31 hari. Bawah ni ada 30 hari. Maafkan cikgu tulis 32 pula. Okey, jadi Jun ada berapa hari tu? Ada 30 hari. So, kita tahu dah kat sini ada 30 hari. Mudah tak? Mudah. 30 hari. Dan 29, kalau 29 Mei tadi berapa hari? 31. Bermakna 29, 30, 31. Dah. Kamu berhentilah. Untuk 29 ke Jun ini, ada 3 hari. 1, 2, 3. Kemudian, 5 Julai pula. Jadi tambahan lagi lah. 1, 2, 3, 4 dan 5. Jadi kamu jumlahkan kesemuanya. Okey, bilangan hari ini. Dan kamu akan mendapatkan jawapan untuk hari. Okey, pertukaran bulan ke hari. Tambahkan semua. Jumlahkan. Boleh? Boleh? Bagus. Okey, baik. Seterusnya, cikgu bagi contoh yang terakhir. Hitung tempoh projek menaik taraf kompleks sukan dalam hari. Ini kata kunci dia nak dalam hari. Berpandukan maklumat di sebelah. Apa maklumat yang diberikan tu? Ya, tarikh mula. Ataupun kita boleh tulis mula teruslah. Iaitu 1 Disember 2019. Dan tarikh akhirnya adalah 19 Januari. Kamu kena pastilah. 2021. Okey, jadi susunan tahun ni cuba kamu perhatikan betul-betul. Dari 2019. Selepas 2019? Ya, 2020. Kemudian? Ya, pandai 2021. Okey. Tarikh mula tadi berapa? Berapa hari bulan? Pandai. 1 hari bulan 12 ataupun Disember 2019. Okey, di sini sehinggalah 1 Januari 2020 ada berapa hari? Ya, pandainya. Okey, untuk tempoh 1 bulan kita tengok di sini bulan 12 ataupun Disember. Ada berapa hari? Cikgu dah ajar tadi kan? Ingat lagi tak? Ingat lagi tak yang 3, kod rahsia 32 tu? Kamu boleh kenal pasti sendiri. Bulan 12 dia berada di atas atau bawah? Pandai, dia berada di atas di sini. Bulan 12 ni bermakna ada 31 hari. Kita dah tahu dah. Di sini ada 31 hari. Okay? Iaitu dari 1 hari bulan 12 sehinggalah 31 hari bulan 12. Okay. Kemudian tahun 2020 ni pula ada berapa hari?
2020. Ingat tak? Persamaan dia 1 tahun bersamaan dengan berapa hari? Pandai, 365 hari. Tetapi kalau ada tahun lompat, dia akan lebih sehari lah. Sebab tu perhatikan tak, bulan Januari tu ada 28 hari. Kalau tahun lompat dia ada 29 hari. Nampak tak dia lebih sehari kan? Sama juga. Kalau tahun tu tahun lompat, dia akan menjadi 366 hari. Beza ya dengan 365. 365 ni bukan tahun lompat, 366 hari adalah tahun lompat. Dan sebelum ini kita dah belajar dah pada tahun 2020 merupakan tahun lompat. Jadi pada hari itu ataupun tahun itu semua harinya berjumlah 366 hari. Kemudian tarikh tamat dia bila? Ya, 19 hari bulan 1 2021. Di sini ada berapa hari? Senang sebenarnya nak ingat. Dari bulan Januari ni kan, dia bermula 19 hari bulan. Ini bermakna kamu kena perlu cari 1 hari bulan 1 sehingga 19 hari bulan 1. Ada berapa hari semua? Tak payah susah-susah. Nampak tak dekat sini? Ya, betul. Ada 19 hari. Jadi kamu tambahkan semua 31 hari tambah 366 hari ditambah pula 19 hari. Kamu akan mendapat 416 hari. Jadi dah menjawab pada soalan. Jumlahnya semua 416 hari. Okey? Boleh faham? Bagus. Baik. Jadi, cikgu nak kamu cuba buka muka surat buku teks kamu. Latihan muka surat 126. Kamu boleh kira tempoh yang berikut. Kamu boleh cuba jawab soalan yang pertama. Okey, cikgu nak kamu jawab A dan B, soalan pertama. Kemudian soalan yang kedua juga A dan B. Cikgu tak nak bagi banyak-banyak. Sebab cikgu nak tengok kamu boleh jawab ke tak. Boleh? Okey. Cikgu harap kamu boleh menjawab soalan yang ini. Kalau ada masalah ataupun yang tak faham nanti, boleh kita akan bincangkan soalan ini pada minggu hadapan, iaitu pada hari Ahad nanti. Boleh? Pastikan siap, kamu ada masa beberapa hari lagi dan kamu boleh selesaikan soalan ini. Latihan muka surat 126. Kamu boleh mula menjawab sekarang. Jadi cikgu rasa itu sahaja pada kali ini. Video pada kali ini cikgu minta maaf. Cikgu tak dapat hadir ke sekolah hari ini kerana cikgu ada tugasan yang perlu cikgu selesaikan. Jadi cikgu harap video ini dapat membantu kamu untuk memahami topik kita pada kali ini. Baik. Sekian, jumpa lagi. Assalamualaikum.